أحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد وأصلي وأسلم على خير خلقك محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Sahibul Fadilah, pengurusi majlis yang berusaha pengurusi surau, barisan jawatan kuasanya, Ashabul Fadilah, Tuan Imam, tuan-tuan guru, para alim ulama, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita rafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah kerana dengan izinnya kita dapat berhimpun pada malam ini. Dan saya ucap terima kasih banyak-banyak kerana jemput saya. Dan saya sendiri merasa cukup teruja kerana dapat hadir dalam majlis yang cukup hebat ini, dengan tempat yang ramai orang-orang cerdik yang sepatutnya tak payah panggil saya pun, pada orang sini je. Dan yang kedua, sifat saya sebenarnya saya kurang selesa bila sebut tajuk seperti itu. Kalau kita tukar tajuk jihad atau tidak, lembut sikit dengarnya. Jadi kalau nak banding hal ni bukan apa, tujuan saya ialah kalau kita boleh pilih beberapa kalimah yang bukan maknanya kita setuju dengan cara yang tak betul, tetapi kalau kita boleh pilih kalimah yang mungkin lembut sikit, mungkin ada saya tidaklah setegas atau sekeras yang mana sebahagian mereka kata. Jadi itulah maksud saya. Sebab saya bila dapat tajuk ni pun saya berkata, Allah, hebat tajuk ni. Mana kalau mari itu dengan semangat yang begitu kental, seolah-olah macam tu dah. Walhasilnya saya faham maksud tak lain tak bukan berdasarkan mukadimah pengurusi tadi. Dan insyaAllah kita akan cuba kupas berdasarkan kepada sedikit ilmu yang ada pada kita. Pertama sekali, tuan-tuan, tidak dapat tidak kita wajib beriman tentang adanya jihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jihad madin ila yaumil qiyamah. Jihad berkekalan hingga hari kiamat. Dan ini disebut dalam hadis, dalam nas, dalam Al-Quran yang banyak tentang jihad. Justru kita tidak boleh nafikannya. Allamah Dr. Yusuf Al-Qardawi dan juga Syekh Muhammad Sayyid Ramadan Al-Buti sebelum daripada itu lagi telah bincang masalah jihad dalam Islam. Al-Jihad wal-Qital fil Islam, dan termasuk juga buku Syekh Qardawi Fiqhul Jihad bagi menjelaskan akan hakikat maksud jihad, di mana berbezanya dengan slogan yang lain. Maka di sana kita perlu sangat mengkaji dua aspek utama. Pertama, fiqhul jihad. Yang kedua, mafhum jihad yang dikehendaki. Kerana menggunakan kalimah bagi untuk menghalalkan cara atas nama slogan dan seumpama, maka menyebabkan banyak yang terkeliru. Dan ini yang paling kita bimbang. Maka lahirlah satu tuduhan yang melulu kepada Islam itu sendiri, sehingga disebut dengan pelbagai gelaran seperti Islamfobia dan sebagainya, akhirnya mengkusut masaikan, dan sehingga tidak lagi dapat dibezakan antara jihad yang sebenar yang dibenarkan dengan jihad yang sebenarnya dikatakan jihad tapi dia bukan jihad.
Jadi dua tajuk yang saya katakan ini untuk sama-sama kita tekuni, dan kemudian kita cuba tengok sejarah apa yang berlaku zaman Nabi, zaman sahabat dan beberapa zaman dahulu yang mungkin kita menjadikannya asas dalam pertimbangan fikih jihad dan mafhum jihad yang kita hendak fahamkan ini. Pertama sekali dari segi bahasa jihad ini, dengan mana berusaha atau bersungguh-sungguh. Dalam arti kata lain, menggunakan seupaya tenaga, harta dan segala kederak dan apa yang ada, termasuk buah fikiran, dalam menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala, dalam meninggikan kalimah Allah, maka itu namanya jihad. Selain daripada itu, maka kita tak menganggap sebagai jihad. Jadi jihad hak yang Nabi sebut, hak yang sahabat sebut ni, hak asalnya itulah maksudnya. Maknanya adanya matlamat untuk meninggikan, sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahiya fi sabilillah, atau kama qala. Maksudnya siapa yang berperang untuk menjadikan kalimah Allah pada kedudukan yang tinggi, maka itulah sebenarnya pada jalan Allah, jihad yang sebenar. Walaupun begitu, melihat kepada jihad, maka para ulama telah menafsirkan sehingga sampai 13 bentuk jihad. Dalam Muqaddimah Al-Qardawi dalam kitabnya Fiqhul Jihad telah menyebut tentang jenis bahagian atau martabat atau pelbagai bentuk-bentuk jihad sampai 13. Dalam arti kata lain, mungkin kalau kita tengok dalam keadaan yang lemah sekali pun mungkin kita juga dianggap berjihad. Dia tidak semestinya mengangkat senjata pergi menentang musuh seperti itu, tapi umum banyak sangat. Apa-apa yang memberi sumbangan untuk kita fahami, untuk kita tegakkan syariat Allah, maka itu juga dianggap sebagai jihad. Sehingga menggunakan alat-alat moden seperti alat-alat teknologi tinggi zaman sekarang, kita gunakan dengan sesungguh-sungguh untuk menzahirkan dan menerangkan dakwah Islamiah kepada seluruh manusia, maka itu juga dianggap sebagai jihad. Maknanya bukan semata-mata macam kita sebut. Mana dalilnya? Antara dalilnya, tuan-tuan, satu hari seorang lelaki datang bertemu Nabi SAW. Lelaki ini bertanya kepada Nabi SAW dan mohon kepada Nabi, "Ya Rasulullah, izalli bil jihad." Hai Rasulullah, izinkan aku untuk aku berjihad. Makanya Rasulullah SAW menjawab. Rasulullah tengok lelaki ini. Kelebihan Rasulullah ni, dia dapat membaca dengan sebaik mungkin keadaan seseorang itu. Makanya dia berkata kepada lelaki ini, "Ahayyun walidaka?" Apakah ibu bapa kamu masih hidup? Maka orang muda ini menjawab, "Ya Rasulullah." Maka Nabi SAW bersabda, "Fafihima fajahid." Kamu berbakti kepada keduanya juga kamu adalah berjihad. Tuan-tuan tengok, berbakti kepada kedua ibu bapa juga dianggap sebagai berjihad. Hebatnya jihad. Bahkan kalau kita tengok ranking susunan, di mana dalam beberapa keadaan, dalam beberapa hadis menunjukkan bahawa birrul walidaini
didahulukan daripada al-jihad fi sabilillah. Dan bukan sekadar itu, Nabi beri satu kefahaman berdasarkan hadis sebelum daripada ini kita baca, seolah-olah berbakti kepada keduanya juga dianggap sebagai berjihad fi sabilillah. Jadi bila kita tengok macam itu, kenapa Nabi mentakdim dan mendahulukan seperti itu? Kerana mungkin atas orang tersebut dia adalah mungkin anak tunggal atau anak harapan keluarga yang perlu menolong ibu dan bapanya, maka bapa dan ibunya amat bergantung kepadanya. Tak kala dia pergi, di saat ada lagi orang-orang yang lain boleh menampungnya, maka sudah barang tentu kita katakan bahawa kalau cara macam ini, sudah barang tentu keadaan hati ibu bapanya tidak rasa senang, tenang, dan mungkin akan rasa susah selepas daripada itu. Untuk mengelakkan hal tersebut, alangkah baiknya dia berkhidmat kepada kedua ibu bapanya. Maka khidmat kepada kedua ibu bapa juga dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Nabi buka mafhum jihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyatakan, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Seafdal jihad ialah mengucapkan kalimah yang sebenar di hadapan pemimpin yang zalim. Jika sekiranya seseorang itu mampu untuk bercakap benar kepada pemimpin yang zalim, dia dianggap sebagai seafdal jihad. Tapi uslub cakap benar bukan makna mesti maki hamu, bukan makna mesti menunjuk-nunjukkan dalam bentuk secara di hadapan orang ramai. Bahkan mungkin dia datang kepada seorang sama seorang, dia bercakap dalam keadaan yang cukup berhati-hati, sebagaimana yang diajar oleh Abu Hanifah kepada muridnya Abu Yusuf yang pernah menjadi qadil qudah atau ketua hakim negara pada zaman kerajaan Abbasiyah. Jadi di situ kita tengok Nabi SAW bukan memafhumkan jihad ini semata-mata perang fi sabilillah, tapi juga berkata dengan kata benar termasuk dalam jihad fi sabilillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila kita faham tentang maksud begitu, cuba kita tengok dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejarah Nabi adalah sebaik-baik bukti macam mana Nabi lakukan dalam banyak siri peperangan. Maka Nabi amat mementingkan syarat-syarat agar ianya benar-benar berbetulan. Antara syaratnya berlaku seperti mana yang disebut adalah istinfarul am, satu kerahan tenaga, atau yang disebut di mana yang akan mengarahkan itu adalah khalifah atau imamatul uzma atau naibnya, yang dikuasakan untuk memberi arahan seperti itu. Dia bukan orang biasa, seorang dua kita kumpul, jom mari kita pergi, mari kita gini. Tidak tuan-tuan. Supaya apa? Supaya ianya diselaraskan dengan sebaik mungkin. Daripada hak atas sekali, itu hak sebenar. Zaman Nabi macam tu, zaman sahabat, khilafah, zaman khalifah Islam macam tu. Itu pertama. Yang kedua, mereka tidak akan ambil orang yang ada keuzuran. Seperti orang tu mata buta, orang tu pincang kaki dia, orang itu sakit. Sebab itu disebut laisa 'alal a'ma haraj. Tidak ada bagi orang yang buta tu sebarang kesilapan, kesalahan dalam bab dia tak hadir jihad. Orang sakit, orang uzur, orang pincang.
Walau macam mana pun dalam sejarah menunjukkan ada sahabat Nabi seperti Amr bin Jumuh dalam keadaan pincang, tapi minta izin untuk sama-sama berjihad dalam perang Uhud, dan Nabi mengizinkan. Akhirnya dia mati syahid dalam peperangan tersebut. Dan dia menyatakan, aku mahu aku heret kakiku yang uzur ini berjalan dalam taman-taman syurga. Itu tekad yang mendalam dan mendapat keizinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu antara maksud yang saya nak sampaikan. Kemudian antaranya ialah bila mana seorang itu nak berjihad, makanya dia biarlah cukup umurnya. Bukan umur 8 tahun, 7 tahun latih dah pergi perang, lepas tu pegang orang semelih, tengok dalam TV, dalam ni sebagainya, tunjuk gini. Tidak macam itu, tuan-tuan. Sebab itu dalam peperangan, satu peperangan, sahabat begitu loba nak pergi perang. Nabi telah mensyaratkan biarlah akil lagi balik, dan ditetapkan usia tertentu. Bila mana dapat sahaja pergi, bukan kepalang sukanya. Bila ini berlaku, kawan yang tak dapat itu bagi tahu bahawa saya ni lebih gagah pada dia dan lebih mampu untuk lawan lebih hebat. Maka cuba tunjuk kekuatan, maka dia lawan dan dia boleh fight orang ni, Nabi terima juga. Sebab itu kita dengar dalam sejarah dikatakan seperti Abdullah ibn Umar dalam perang Uhud masih lagi tidak dilayakkan untuk pergi perang, kerana usianya mungkin 14, 13 atau lebih sikit atau kurang sikit. Yang ditangguhkan dahulu biarlah sampai usia. Bukan pakai kerahan tenaga, tak kira. Jawab dia cara macam itu. Kita akan tengok betapa kanak-kanak yang kadang-kadang tidak faham telah masuk dalam satu kancah yang membentuk pribadi dan keadaan. Orang yang berada dalam tu dia punya situasi berbeza, tuan-tuan. Keberanian luar biasa, ihsan akan kurang, rahmat akan kurang, melihat orang semata-mata untuk fight dan sebagainya. Apatah lagi apabila tidak disulami dengan ilmu dan adab yang sebenarnya. Kemudian antara perkara yang penting adalah seseorang itu amat perlu mempelajari fiqhul jihad. Dia ada pantang larangnya. Artinya bukan semua bila pergi, tak. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memesan kepada bala tentera Islam, memesan kepada panglima tentera Islam, kepada umarak tentera Islam, antara lain tak boleh wala tumassilu wala taqtulu syaikhan kabira wala mra'atan wala ajuzan, termasuk juga rahib dan sebagainya. Jangan kalau kamu kuasa, kamu bunuh orang tua, kamu bunuh kanak-kanak, kamu bunuh wanita, kamu bunuh rahib-rahib, padri-padri, pengamal-pengamal agama di biara, di gereja, di tempat-tempat ibadat mereka. Kenapa dia cakap macam tu? Sebab Islam ni dia cuba minimumkan betul-betul penumpahan darah. Islam mahu bukan semua seperti mana yang dilakukan oleh bukan Islam sebagai satu ibadah. Ibadah ni takbid, maksudnya menghancur habis semua sekali. Tuan-tuan tahu macam mana Tatar bila masuk menguasai kota Baghdad, bagaimana Hulaku Khan, bagaimana tentera mereka mengganasi lebih daripada hampir sebulan. Yang mati di kota Baghdad setengah kata lebih pada 1 juta, ada kata 2 juta. Satu kemalangan yang paling dahsyat dalam sejarah dunia yang disebut oleh Allamatu Ibnul Athir dalam Al-Kamil fi Tarikh dan lain lagi. Sejak daripada Adam alaihissalam sampailah pada zaman ketika dia ada masa itu hidup, selepas pada itu sikit, tidak pernah berlaku satu peperangan
yang menatijahkan ibadatul insan untuk menghancurkan dan meleburkan segala bentuk kemanusiaan. Tapi itulah yang dilakukan oleh Tatar. Syekh Sirjani pernah berkata, orang Tatar ni tuan-tuan, bila dia pergi perang, dia punya 3 kelebihan, kepelekan. Kepelekan yang pertama orang Tatar ni ialah dia ni lelaki dia, perempuan dia tu macam lelaki. Mana kali tumbuk kita, rebah kita, kuat. Keduanya, kuda-kuda dia tak payah pakai ladam. Ladam ni tapak kaki besi. Dia tak payah pakai, gagah kuda-kuda dia. Ketiganya, mereka ni jenis manusia, dia boleh makan orang. Mana kalau perang orang tu kalah, dia boleh buat sup lah, buat sup dia buah ke masuk makan. Dia tak kira, dia tak biar gitu. Itu dia. Dan keempat, kata setengah lagi, bila dia perang, dia kira nak habiskan semua. Hak salah ke, hak tak salah ke, selama mana mu bukan aku, aku bukan mu, dia akan buat mengikut kehendaknya. Dia tak kira dah tuan-tuan. Dan ini yang berlaku. Akhirnya kita tengok di kota Baghdad tu tak ada yang selamat. Yang selamat yang masuk kubur dulu sebelum dikuburkan. Akhirnya dia buat deklarasi supaya orang yang duduk dalam kubur yang masih hidup tu keluar pun tinggal macam tulang rusuk, tak makan begitu lama, cengkung. Bila mereka keluar ni, mereka diberi satu tugasan, tolong kambuh kawan-kawan kamu hak lain, hak yang telah mati. Sebab dia bimbang takut berlaku wabak. Dia kenal kok, dia takut nanti bahaya dia ni. Tengok. Jadi cara macam ini berlaku di mana mereka tidak akan tengok norma kemanusiaan. Mereka tidak tengok kepatuhan dalam bentuk peperangan. Mereka tidak ada rahmah. Mereka tidak ada kasih sayang. Bila mereka perang, kita tengok mereka kuasa Baghdad, mereka sampai ke Ba'labaka, mereka sampai ke Palestin, mereka sampai ke Jordan, mereka sampai ke Syam, akhir sekali mereka sampai ke Anadol, mereka sampai ke Halab, mereka sampai ke Anadol. Di mana Anadol ni tuan-tuan? Anadol ni dekat dengan Turki. Sampai sana. Dan mereka cuba masuk Mesir, tapi Allah selamatkan ada seorang tokoh Islam yang berwibawa ketika itu, Qutuz rahimahullah ta'ala. Qutuz yang menjadi Perdana Menteri atau menjadi Panglima Tentera. Kebetulan Raja Mesir baru mati. Yang adanya anak Raja Mesir. Anak Raja Mesir umur muda kurang 15 tahun, ditabalkan menjadi raja, tapi tak berapa faham tentang selok-belok kehidupan. Dia tengah nak main. Jadi mana tahu tentang hal-hal macam ni. Menyebabkan Qutuz membuat rampasan kuasa. Bila dia menguasainya, maka Sultanul Ulama ketika itu, Izzuddin bin Abdul Salam, menyatakan tidak boleh rampasan kuasa. Sehingga Qutuz datang menghadap dan kata, saya tak ada tujuan lain, semata-mata kerana Allah mempertahankan bumi Mesir daripada terjatuh sebagaimana jatuhnya negeri-negeri lain kepada tangan Tatar. Maka diberi jaminan sesungguh-sungguhnya, selepas keadaan stabil diserah balik. Makanya Sultanul Ulama setuju. Kemudian mereka bina satu pasukan tentera. Dan yang akhir sekali mereka dapat kekan pengaruh Tatar yang dipimpin oleh pada masa itu oleh Mangku Khan, anak saudara kepada Hulaku Khan. Mangku Khan ni kena bunuh dan dikalahkan peperangan yang cukup dahsyat
Peperangan yang membabitkan siang malam, dan waktu malam nampak bertempuhnya antara dua pedang sehingga percikan api itu menerangi. Dan khulasahnya tentera Islam menang. Menangnya pula berhampiran dengan hari raya Aidilfitri, iaitu pada tahun 658 Hijrah. Mereka jatuh pada tahun 656. 658 lawan dengan Kutus, dibantu oleh Zahir Babras, akhirnya mereka menang. Maka umat Islam merayakan dua keperayaan ketika itu, perayaan Aidilfitri dan perayaan kemenangan Kutus, membawa roh dan maknawiyat tentera Islam. Tapi tentera Islam beza, sebab dia ada peraturan. Dia tidak boleh bunuh orang sesuka hati. Sebab itulah tuan-tuan, bila mana seorang sahabat berkata kepada sahabat dia, aku lawan dengan musuh, musuh terperak dalam keadaan terdesak, aku tengok dia tidak boleh buat apa-apa, tiba-tiba dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku tahu dia nak kata macam itu, dia takut pada pedangku, dia nak selamatkan daripada dia dibunuh, tapi aku tetap bunuh dia. Cerita ini sampai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah amat murka dan marah. Rasulullah SAW menyatakan, halla syaqqaqta qalbah, apakah kamu telah belah dada dia dan kamu tengok hati pedangnya, naluri hati kecilnya, lubuk hatinya, yang dia ni kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kerana takut kepada pedang kamu. Mananya tuan-tuan, di situ macam mana Nabi ajar para sahabat beberapa fikih peraturan adab ketika mana berjihad fi sabilillah. Dia tidak sembrono. Dia tak boleh tengok orang-orang awam gila tu, tidak boleh. Dia tidak boleh pergi ke orang ni, tak boleh. Sementara lagi bila bersamaan dengan sesama Islam, ini lagilah tak sesuai sangat. Tuan-tuan, kadang-kadang kita duk fikir orang Islam ni banyak buat mungkar. Dalam Islam ada uslub dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kita cuba dakwah, dan dakwah ini merupakan peluang untuk kita menarik balik saudara-saudara kita daripada tergelincir. Ini yang sepatutnya, bukan kita menghukum mereka dengan satu hukuman yang keras, yang akhirnya kita mengeluarkan mereka ini daripada daerah keislaman kerana kita tidak sealiran dengan mereka. Cara macam tu tak betul, tuan-tuan. Almarhum Syekh Muhammad Mitwalli Sya'rawi, ini analogi yang saya nak sebut. Kadang-kadang bila kita nampak terlalu ekstrim, merasakan orang lain tak betul, kita betul, kita sendiri menyatakan kita pun banyak silap yang memerlukan taubat dan istighfar kepada Allah, muhasabah dan belajar lagi sudut pandang dan sudut fikir agar ianya selaras dan berbetulan dengan kehendak neraca syariah Islamiah. Sebagai contoh, analogi yang mudah, almarhum Syekh Muhammad Mitwalli Sya'rawi rahimahullah, dia bertemu dengan beberapa orang muda yang semangat, orang panggil jihadis, yang jenis semangat untuk jihad. Ni cerita Mesir. Dia tanya satu soalan yang cukup mudah. Soalannya, saudara-saudara sekalian, kalau kamu tengok sebuah tempat, katakan disko, ada anak-anak muda, remaja atau orang-orang yang sudah berusia yang Muslim, tapi mereka menjarak daripada agama Tuhan. Mereka minum, mereka berpelukan, mereka berdansa, mereka mabuk,
mereka bergiam. Kalau kamu diberi peluang untuk meletupkan mereka, kalau kamu ada peluang dan kamu okeylah boleh letup dan selamat kamu nak letup dah? Kata nak. Kenapa kamu nak? Sebab mereka ni ahli neraka. Biar pakat masuk neraka habis. Maka kata almarhum Syekh Syarawi, cara kamu sama dengan syaitan dan iblis. Syaitan dan iblis bertujuan bukan nak mematikan kita. Tujuan sebenarnya dia sumpah depan Tuhan untuk menyesatkan kita. Bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Dengan izzah kemuliaan kamu wahai Tuhan, aku nak sesak baratkan mereka ni semua sekali. Aku nak sesak baratkan mereka semua sekali. Kita tengok macam mana dia boleh cakap macam tu. Dia cakap macam tu tak lain tak bukan, kan itulah matlamat syaitan. Biar manusia ni sama-sama masuk neraka bersama dengan mereka. Tengok. Jadi apa kata kalau kamu dakwah mereka, kamu tarik mereka, akhirnya mereka sedar dan mereka ini kembali kepada Islam, tidakkah kamu akan mendapat pahala yang besar di sisi Tuhan? Ad-dalu 'alal khair kafa'ili, yang menunjukkan ke arah kebaikan macam orang tukang buah. Akhirnya kamu tarik mereka yang telah terseleweng dan menyeleweng dan terbabas dalam sirat yang sebenar, perjalanan hidayah yang sebenar, kamu tarik dan kamu bawa dia kepada hidayah. Tidakkah ini akan memberi satu kelebihan yang besar? Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Sina Ali menyatakan, la yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humarin na'am. Bahawa dengan sebab kamu Allah hidayahkan seseorang itu, maka sebenarnya balasan untuk kamu lebih baik daripada unta merah, daripada satu binatang yang cukup mahal harganya. Seorang sahaja. Bayangkan kalau ramai yang masuk, yang dapat kembali kepada pelukan Islam, agama Islam yang sebenar, sudut pandang Islam yang sebenar, maka di situ tidakkah mendapat kelebihan? Tuan-tuan, bagaimana para ulama cuba nak dakwah dan akhirnya manusia yang dalam keadaan kelalaian mendapat kesedaran yang sebenarnya, akhirnya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama besar daripada kota Syam, Syria, Allamah Muhaddisul Akbar Syekh Badruddin Al-Hasani, meninggal dunia sekitar tahun 1940-an. Lama dah lah. Beliau adalah seorang ulama yang cukup hebat. Ramai tokoh yang besar menjadi muridnya, dan beliau dikatakan menghafaz hadis Sahih Bukhari dan Sunan Sittah dan menumpukan dengan sesungguh-sungguh. Syekh Badruddin Al-Hasani rahimahullahu ta'ala, Allah jadikan kepadanya sedikit kelebihan. Antara kelebihan Syekh Badruddin Al-Hasani rahimahullah, dia ni cerdik, rajin, saleh, usianya pun panjang, dan dia ni memang luar biasa. Orang yang bijak, yang alim, yang saleh, yang cukup kuat beramal zaman dia. Satu ketika dia dapat duit daripada Khalifah Utsmaniyah. Masa tu masih lagi wujud, sekitar tahun 1880-an, 90-an ke, masa tu masih ada lagi lah Khalifah. Bila dia dapat, apa dia buat tuan-tuan? Dia panggil murid dia, dia suruh letak dalam uncang dengan sejumlah duit, banyak uncang.
Sudah dia letak dalam uncang, dia cakap dengan sahabat-sahabat dia, anak murid dia, kau pergi bertemu pelacur-pelacur di kota Damsyik Syria ini. Kau pergi bertemu, dan bila kau bertemu, kau bagi setiap seorang itu satu. Pertama sekali kau cakap dengan mereka, Syekh Badruddin Al-Hasani menyampaikan salam kepada kamu. Keduanya kamu cakap kepada mereka, Syekh Badruddin hadiahkan kepada kamu ini. Ketiganya kamu cakap kepada mereka satu lagi, bagi tahu kepada mereka, katakan Syekh Badruddin Al-Hasani mohon kepada kamu satu hajat. Lalu dia tanya apa hajat? Hajatnya ialah kamu tolong doakan Syekh Badruddin Al-Hasani supaya Allah sentiasa taufik dan hidayahkan. Akhir sekali anak murid dia pun pergilah temu orang ni perempuan pun. Bila sebut saja nama Syekh Badruddin, mereka senyum. Bila dapat pula hadiah, mereka senyum. Bila dengar pula Syekh Badruddin Al-Hasani sampaikan salam, dia senyum, suka. Dan akhir sekali bila sebut satu hajat, dia pun tanya apa hajat. Maka murid Syekh Badruddin Al-Hasani bagi tahu hajatnya, tolong doakan Syekh Badruddin Al-Hasani sentiasa ditaufik dan dihidayahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau seumpamanya. Bila sebut macam itu, semua pelacur ni tuan-tuan pakat tepuk dahi. Aku orang secelaka macam ni. Dia sendiri mencelakakan diri dia. Dia tahu dia tak betul. Aku orang seteruk macam ni, orang yang memang benar-benar tak betul, tak baik, diam-diam ni, Syekh nak suruh aku doa kat dia. Kan pelik tu. Sepatutnya Syekh doa kat aku. Sekarang Syekh ni suruh aku doa kat dia. Dengan sebab mungkin kerana keikhlasan Syekh, dengan sebab mungkin kerana uslub yang digunakan bukan mengajak dan bukan mendesak, tapi mengakasi, menterbalikkan keadaan. Akhirnya tuan-tuan, semuanya kembali bertaubat kepada Allah, menjadi wanita yang abidah salihah, orang yang kaki ibadah lagi saleh, jadi orang baik akhirnya. Tengok tuan-tuan, siapa sangka apa yang berlaku macam ini. Ini semua kerana apa? Kerana uslub mereka. Sebab itu kita tengok anak kita mungkin silap, tapi apakah kita akan pukul dia, kita akan buat sesuatu menyebabkan dia meninggal dunia mati? Tidak. Kita bimbing dia, kita tarik dia, kita ajak dia, kita pujuk dia, kita rayu dia, kita dakwah dia. Makanya begitu juga ummah tuan-tuan. Tuan-tuan percaya tak? Ada orang begitu brutal. Kalau kita bertemu dia di sini, kita takut tuan-tuan. Dia mungkin pernah membunuh orang. Dia pernah mungkin mengedar dadah dengan satu jumlah yang besar. Dia pernah buat begiang. Dia boleh buat macam-macam. Tetapi tak kala dia telah disabitkan hukuman banduan akhir atau gantung sampai mati. Kalau tuan-tuan tengok mereka ni berubah sakap. Saya selalu pergi tuan-tuan, bukan selalulah, 2-3 kali dah pergi. Bila saya tengok mereka, ada di kalangan mereka saya yakin kuat sembahyang lebih pada saya. Saya yakin. Ada yang dahinya lebih hitam pada saya. Walaupun dalam episod hidupnya sebelum ini penuh dengan
nuktah-nuktah dan noda-noda hitam. Tapi dia boleh berubah. Ada yang bukan Islam convert kepada Islam, ada tuan-tuan. Ada yang pelbagai. Jadi bila kita tengok macam ini, tengok tuan-tuan, hebatnya manusia bukan sekarang. Kelebihan manusia, kebaikan manusia, keberuntungan manusia, kejayaan manusia sebenarnya macam mana beliau menuktahkan hidup mereka. Apakah dengan ketaatan kepatuhan kepada Allah yang diakhiri dengan la ilaha illallah, atau sebaliknya? Maka di sinilah yang perlu kita beri kefahaman. Tuan-tuan, seperkara lagi mungkin kita boleh bincang satu hal. Mungkin di kalangan kita semangat melihat sahabat-sahabat kita yang duka cita, yang merana, yang diuji sebagaimana di tempat-tempat di Syria, di tengah-tengah keadaan macam ini. Tuan-tuan, kita kena faham. Apa yang perlu kita fahami adalah situasi itu kita kena faham dengan betul-betul. Ketika mana orang sedang menarik masing-masing ini dan kebenaran antara satu sama lain menjadi kabur, yang masing-masing menegakkan. Yang ni tuding, dan kebanyakan mereka ni sama-sama Islam. Akhirnya, saya tak kata dua-dua betul, mesti ada salah satu. Tapi akhirnya apa yang berlaku selepas daripada itu ialah mereka ni tuan-tuan dahlah dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba kita nak masuk campur dan kita tak tahu ujung pangkal. Ditarik sini, dikata sini, dikata situ. Siapa yang betul? Allah saja yang tahu. Akhirnya katakan kita masuk yang ni, kita terpaksa lawan dengan orang ni, atau kita sendiri menjadi mangsa. Suasana yang kabur macam ini bagi saya amat sesuai jika sekiranya kita hanya beri bantuan keuangan dari sudut ubat-ubatan dan mereka nak makan di kem-kem pelarian. Yang ini tak ada sebarang khilaf kata wajib kita tolong. Mereka perlu hidup tuan-tuan. Apa yang berlaku di Madaya, 6 bulan tak makan, 5 bulan tak makan, 3 bulan tak makan. Ada seorang budak bila di interview matanya jadi hijau. Kau apa? Lapar. Berapa hari tak makan? 4 hari, 3 hari. Kau makan macam mana? Saya makan rupuk sahaja. Kau nak makan? Nak sangat. Tuan-tuan boleh tengoklah. Jadi di sinilah perlu kita bantu dari sudut itu. Beri makan. Tapi bila kita masuk dalam satu konflik, maka kita telah membina satu perspektif yang kadang-kadang kita mungkin rasa kita betul, tapi sebenarnya kita tak betul. Kita mungkin berpihak kepada yang sini, orang ni begitu. Ini yang berlaku. Tuan-tuan, permainan dunia cukup hebat sekarang. Sebab itu peperangan yang paling besar yang berlaku namanya peperangan Al-Ghazwul Fikri, serangan pemikiran, mengalihkan matlamat sebenar Islam ini kepada perkara-perkara yang lain yang menyebabkan kita kabur akan hakikat Islam, yang mana kita ni tak selesai. Dan kita tak tahu lagi hak mana betul, hak mana salah, hak ni keliru. Bila bukan lagi ala basirah, atas penjelasan yang sebenar, atas jalan yang sebenar, jadi kita tak tahu hak mana. Masing-masing mendakwa mereka betul. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Semua puak di sisi mereka, mereka berbangga dan mereka meyakini mereka betul, yang lain salah belaka-laka. Dan inilah yang berlaku sekarang. Tuan-tuan, menginsafi hakikat inilah para ulama
di mana di Syam, di Syria, yang juga bertapak di Turki, beri peringatan tegas berkenaan dengan fahaman yang membawa kepada jihad menentang diam-diam dengan rekod-rekod yang terlalu kabur. Kalau tuan-tuan tengok, kita rasa tak tahu kat mana noktah sebenar. Kita tak kata bahawa kitalah sebetul-betulnya, kita sentiasa istighfar kepada Allah. Tapi kita tidak mahu di mana diheret sama menyebabkan umat Islam membunuh antara satu sama lain. Umat Islam menumpahkan darah, sedangkan musuh bertepuk tangan, hanya membagi kepada kita beberapa alat-alat senjata, maka berperanglah sesama kita, maka mereka menibadahkan atau mentadbirkan, melenyapkan generasi kita. Berapa banyak yang terkubur, berapa banyak yang tercedera, berapa banyak yang cedera parah, berapa banyak yang terkorban, berapa banyak yang menjadi pelarian, berapa banyak harta-harta yang telah hancur lebur, yang jadi seperti padang jarak, padang terkukur. Semuanya ini depan mata tuan-tuan. Sedih yang amat sangat. Saya bercakap bukan saya nak bela ni, bukan saya nak bela ni, tapi kita nak sebuah kedamaian. Kita nak keselesaan. Kita nak umat Islam bersatu. Kita nak umat Islam memahami hakikat sebenar dalam sebuah kehidupan. Menjadikan kawan kita sebagai musuh yang amat nyata, sedangkan musuh-musuh sebenarnya dibiarkan. Maka adakah itu benar dan betul? Bergaduh sesama kita, mengekspor, mengimport musuh untuk menjahanamkan sebuah negara, adakah betul? Semuanya ini banyak persoalan-persoalan. Kerana peluru dia tak kenal hak mana betul, hak mana salah. Bila digugurkan bom dia tak kenal. Kita bacalah firman Allah Ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah fitnah yang tidak terkena kepada orang zalim di kalangan kamu semata-mata. Dia habis, kena tak kira dah. Dan inilah luka-luka umat Islam yang perlu kita sedari. Kita perlu mencari satu solusi, macam mana nak menyelamatkan nyawa umat Islam. Bagaimana kita nak menyedarkan sebuah kefahaman yang sebenarnya. Bagaimana kita tengok saudara kita, sesama kita sebagai saudara, bukan sebagai musuh. Bagaimana kita tengok antara satu sama lain, kita letakkan senjata. Bagaimana kita tengok hadis Nabi SAW menyatakan, man hamala alaina silah falaysa minna. Siapa yang bawa senjata untuk menakutkan di kalangan kita, dia bukan daripada kalangan kita. Jadi di situ kita tengok macam mana. Bacalah sejarah macam mana Nabi SAW ajar daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara. Oleh kerana itu, bila kita fikir, kita kata kita perlu bantu, kita perlu pergi, kita kena tahu sebenarnya satu persatu. Saya bukan apa bila kita tengok berapa ramai pemuda-pemuda umat Islam yang boleh kita gembelingkan tenaganya, buah fikirannya, semangatnya untuk membangunkan generasi umat Islam jauh terkedepan dari segi high-technya, dari segi ilmunya, dari segi kesenangan dan kebahagiaan kehidupan. Tapi kita biarkan saja. Ini yang saya rasa amat-amat penting untuk kita tengok. Para ulama sedunia telah banyak beri fatwa. Muktamar Mekah pada tahun lepas, begitu juga di Al-Azhar, begitu juga Rabitah Al-Alamin Islami, begitu juga beberapa pandangan-pandangan oleh tokoh-tokoh secara perseorangan telah mengemukakan garis panduan yang saleh-saleh, yang saya tengok mereka ni tak ada kepentingan tuan-tuan. Mereka ni lillahi ta'ala. Ni saya tak cakap dalam Malaysia ni, saya cakap di luar negara. Seperti Dr. Yusuf Al-Qardawi, seperti Mustafa Ar-Rahal, seperti Syekh yang hebat-hebat
Yang kita tengok mereka ini menginsafi supaya manusia berawasa daripada satu slogan seperti nak jihad semata-mata dalam keadaan masuk kepada kumpulan-kumpulan tertentu yang kadang-kadang yang dikatakan tidak sealiran sebenarnya. Ini pun satu masalah tuan-tuan. Tengoklah, bacalah, tekunilah sejarah dengan sebaik-baiknya dan kita boleh dapat maklumat dengan sebaik-baiknya. Majlis Fatwa Kebangsaan telah memutuskan isu ini dan kita boleh, tuan-tuan boleh rujuk dalam Bayan Linnas. Kami kemukakan banyak isu yang boleh tengok dalam laman web capaian Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan dan juga Facebook Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Kita sentiasa update dari semasa ke semasa, boleh katakan hampir setiap hari kita akan kemukakan isu-isu baru dari semasa ke semasa, masalah baru, termasuk isu-isu yang kita bincangkan ini. Saya sebenarnya tidaklah selesa nak bincang tajuk-tajuk seperti ini, bukan kerana apa, kerana tajuk seperti ini amat sesuai untuk didiskusikan oleh ramai, buat forum, biar mereka beri satu pencambahan yang cukup baik untuk menerangkan maksud satu persatu. Jadi cara macam itu mungkin akan dapat melihat dalam sisi yang pelbagai. Jangan fokus satu isu, fokuskan isu senario negara Arab sekarang. Bagaimana percaturan dari segi politiknya, bagaimana aliran-aliran pemikiran yang berlaku, yang antara pertembungan antara beberapa aliran. Kemudian kita tengok di belakang itu siapa buah caturnya, siapa pencaturnya, dan kita tengok bagaimana keadaan-keadaan seperti ini secara umum, secara besar kita akan faham. Mungkin ada di sana grand design yang Allah saja yang tahu, yang kita tak tahu, dan mungkin ada juga nawaya khafiyah, niat-niat yang tersembunyi yang kadang-kadang di luar jangkauan dan di luar sangkaan kita. Ini perkara yang saya rasa perlulah kita tengok dengan sebaik mungkin. Saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampai tajuk pada hari ini, dan mohon maaflah saya mengambil jalan berhati-hati, tidak menamakan mana-mana kumpulan kerana maklumat yang ada pada saya tidak menyampaikan ke arah itu. Jadi saya perlu untuk dapatkan dengan setepatnya maklumat. Kalau ada maklumat orang bagi kat saya dengan setepat dengan hujah yang sebenarnya, insya-Allah saya boleh nyatakan satu persatu. Jadi lebih baik saya cakap cara umum, dan cara jihad pergi ke tempat-tempat macam itu tak benar, tak betul caranya, menyalahi adab dan fikih jihad serta mafhum jihad yang perlu kita telaah dengan sebaiknya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Cuma tak payah tanya saya lah tuan-tuan. Hari ini saya ingat saya tak buka soalan. Mungkin lain kali kita bincang, kerana saya pun baru balik daripada Terengganu, baru sampai. Jadi rasa lemah yang amat sangat. Walaupun begitu saya ada banyak buku tinta nasihat buat penuntut ilmu. Macam mana kita nak belajar sebenarnya, adab dalam menuntut ilmu. Dan kalau tuan-tuan ada nak tanya saya, tuan-tuan boleh tengok dalam Q&A. Buku-buku tersebut, banyak lagi buku-buku yang lain yang ada di belakang. Cuma saya terlupa nak bawa buku bab jihad. Ada yang kami tuliskan mafhum jihad sebenar. Mungkin lain kali bolehlah kita bincang lebih panjang lagi. Sekadar itu aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.